Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua anak murid cikgu. So hari ni, seperti yang kita buat sebelum ni, kita lakukan kelas di aplikasi Zoom, betul tak? Tapi berdasarkan pemerhatian cikgu, tak semua boleh join Zoom tu. Jadi untuk memudahkan kamu dan untuk memudahkan cikgu juga, jadi cikgu plan untuk mengajar cara video dan cikgu akan upload video di YouTube, and bagi mana yang siapa available boleh view video tu di YouTube, dan cikgu harap video tu akan bermanfaat lah kepada kamu semua. Jadi hari ni kita akan masuk bab 7, iaitu koordinasi badan. Okay, ingat tak sebelum ni chapter 6 kita belajar apa? Cikgu rasa ada yang ingat, ada yang tak ingat ni. Okay, bab 6 kita belajar pasal sokongan. Okay, sorry sekali lagi. Bab 6 kita belajar pasal sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okay, dalam bab tu kita ingat kita belajar pasal sokongan dalam manusia, dalam tumbuhan. Lepas tu kita belajar juga apa faktor yang mempengaruhi kestabilan, contohnya luas tapak dan juga pusat graviti. Okay, sekarang ni kita dah habis chapter bab tu, dan hari ni cikgu akan proceed, cikgu akan teruskan dengan bab 7, iaitu koordinasi badan. Okey, cikgu nak sambil cikgu mengajar, awak sekali buka buku teks muka surat 142. Nampak tak? Okey, buka muka surat 142. Kalau sebelum ni dalam makmal senang sikit saya nak ajar kamu. Tapi kali ni kita buat online learning, jadi kamu kena cooperate lah. Jangan ada yang dengar je. Buka buku sekali. Okey. 142. Okey, tak apalah. Okey, mula-mula sekali. Koordinasi badan. Tahu tak apa sebenarnya maksud koordinasi badan? Okey, mungkin bagi setengah kamu ada yang susah sikit nak faham apa maksud koordinasi badan. Okey, cikgu terang baliklah apa maksud koordinasi badan. Okey, koordinasi badan ni di mana seseorang mampu melakukan kerja ataupun mampu mengawal gerakan tubuh badan ini sendiri. Contohnya, koordinasi badan ni berlaku apabila kamu, contohlah, kamu kat meja sekarang kan, kamu cuba nak angkat pencil box kamu. Itu adalah koordinasi badan di mana kamu atau awak sendiri yang mengawal koordinasi badan awak. Faham? Okey. Dan koordinasi badan ni bukan dia berlaku saja-saja je. Ada sesuatu yang mengawal koordinasi badan awak. Contohnya, cikgu bagi sini, hormon. Okay, hormon akan mengawal koordinasi badan awak sendiri. Okay, contoh awak tengok sini. Muka 143 rencana sains. Tengok Okay, cikgu baca sikit. Rawatan hormon. Yang kotak warna kuning tu. Menopause adalah satu keadaan apabila ovari berhenti mengeluarkan ovum. Tahu ovum apa kan? Dalam kurungan ni telur di situ. Dan kita haid wanita itu berhenti. Keadaan ini biasa berlaku pada wanita yang berumur 45 hingga 55 tahun. Okay, sini dia cakap pasal menopause. Ingat tak menopause tu apa? Laki yang kita tahu, kalau perempuan tak tahu juga, saya tak tahu nak cakap apa. Okay, menopause ni di mana, cakap tahu perempuan ada kitaran haid dia. Setiap bulan ada 1 minggu di mana perempuan ni akan terima ataupun dia akan datang kitaran haid dia, dan kita tahu kitaran haid itu menandakan perempuan tu menghasilkan ovum ataupun telur. Okey, itu bagi perempuan yang muda-muda lagi, yang mampu menghasilkan telur. Tapi menopause ni berlaku kepada perempuan ataupun wanita yang mencapai umur peringkat 45 hingga 55 tahun. Maknanya dia dah dah tua lah. Dah tak boleh mengandung dah. Jadi, bermakna dia tak menghasilkan telur. Okay, bila dia tak menghasilkan telur, dia akan mengalami menopause. Bila perempuan tak menghasilkan telur dia, iaitu ovum, dia akan mengalami menopause, di mana kita rahim dia akan berhenti terus. Macam perempuan muda-muda rasanya akan period. Okey, nak faham period lah. Tapi bagi perempuan tua, dia dah tak period lah. Maknanya dia dah tak menghasilkan telur. Perenggan 2 tulis, semasa menopause, hormon estrogen di dalam badan akan berkurangan dan menghasilkan simptom-simptom seperti sukar tidur, sakit otot dan sendi.
rasa resah dan beberapa simptom lain. Okey. Dia cakap, semasa menopause, hormon estrogen ni berkurangan. Cikgu cakap tadi kan, untuk koordinasi badan berlaku secara mengikut rentak dia, secara sepatutnya, dia memerlukan hormon. Dan bagi perempuan yang dah menopause, dia dah tak ada hormon dah. Jadi, koordinasi badan dia mula terganggu. Contohnya macam dalam buku yang cakap lah. Dia akan mengalami simptom seperti sukar untuk tidur, susah nak tidur, sakit otot, sendi-sendi dan juga dia rasa resah. Okay. Contoh lain cikgu boleh bagi perempuan yang dah mengalami menopause, dia akan susah untuk tidur. Okay, faham? Jadi, apa yang kita nak belajar hari ini ialah koordinasi badan, di mana kita akan belajar apa yang mengawal koordinasi badan kita. Hormon ke, saraf ke, dan seterusnya. Kalau hormon, kita akan belajar hormon tu terhasil dekat mana. Boleh? Okey, jadi cikgu harap dah faham. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu balik. Sekarang ni kita bergerak kepada muka surat 144. Okey, soalan topik 71, kita belajar pasal sistem endokrin manusia. Next. Okay, cuba baca dekat skrin tu. Dia tulis sistem endokrin manusia. Okey. Dan fungsinya. Kita tengok koordinasi badan ya. Koordinasi badan tindak balas terhadap rangsangan. Okay. Koordinasi badan untuk badan kita berfungsi dan bergerak untuk buat kerja, ada dua jenis koordinasi, iaitu cikgu lukis sikit bagi senang nampak. Okay. Koordinasi saraf dan juga koordinasi hormon. Okay, cikgu cakap tadi, koordinasi badan ada salah satu dia adalah hormon. Contoh dia. Okey. Koordinasi saraf, kita tengok kat sini, ia dikawal oleh sistem saraf. Maknanya, saraf awak ada saraf tunjang, ada saraf periferi. Okay. Dan untuk koordinasi hormon, ia dikawal oleh sistem endokrin. Jadi, hari ini kita nak belajar adalah sistem endokrin. Kita akan fokus kat sini je. Sistem saraf ni mungkin kita akan belajar kemudian. Okey. Pergi kepada muka surat seterusnya. Okey. Kita tulis sistem endokrin. Apa sebenarnya sistem endokrin ni? Sistem endokrin ialah sistem dalam badan yang mengkoordinasi fungsi badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan yang melibatkan bahan kimia. Bahasa senangnya, hormon. Okey. Sistem endokrin. Apa ni sistem? Contoh dalam badan kita ada banyak sistem, betul? Kita ada sistem pencernaan, kita ada sistem, apa lagi? Sistem pencernaan, sistem pernafasan. Okay, dan salah satu sistem yang kita ada juga dalam badan kita ialah sistem endokrin. Okay, sistem endokrin ni, contoh macam sistem pencernaan, dia mencerna makanan-makanan dalam badan kita, betul? Okay, bagi sistem endokrin, dia mengkoordinasi fungsi badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan. Contohnya, sistem endokrin ni dia mengawal sebenarnya, dia mengawal badan awak. Contohlah, awak tengok ular, awak lari ke awak duduk tegak-tegak? Lari kan? Okey. Macam mana, apa yang menyebabkan awak boleh lari itu sebenarnya? Nampak ular, terus lari. Apa yang menyebabkan awak boleh lari sebenarnya? Okay. Sebenarnya sistem endokrin lah yang mengawal atau mengkoordinasi gerak balas yang awak lakukan waktu awak tengok ular tu. Faham tak? So, sistem endokrin, bahasa mudahnya kita boleh cakap sistem yang mengawal fungsi badan kita. Okey, macam mana dia mengawal? Tengok poin nombor 2. Hormon dirembeskan oleh kelenjar tanpa duktus. Okey, cikgu rasa kelenjar tanpa duktus ni benda baru kot. Jadi, kita tengok dulu. Apa itu kelenjar tanpa duktus? Ingat kelenjar tanpa duktus ni ialah tempat yang merembeskan hormon. Hormon tu apa? Hormon tu adalah bahan kimia yang mengawal fungsi badan awak. Okey. Kita tahu hormon dirembeskan oleh apa tadi? Okey, hormon dirembeskan oleh kelenjar tanpa duktus. Okey. Kelenjar tanpa duktus ni bermaksud hormon ni dirembeskan terus kepada salur darah awak. Maknanya, contoh kalau kita nak gambar seperti sini. Okey, nampak tak? Sel kelenjar endokrin kat situ. Okay, sel kelenjar endokrin ni bagi
hormon yang dirembeskan melalui kelenjar tanpa duktus. Satu key point yang awak kena ingat. Program color pula. Okey. Satu point yang awak kena ingat, hormon yang dirembeskan akan masuk terus ke salur darah. Bagi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tanpa duktus, hormon tu akan dimasukkan ataupun diresap terus ke dalam salur darah. Okey, nampak tak sini? Contohnya, hormon tu dirembeskan oleh kelenjar yang ada duktus, yang berduktus. Maksudnya, hormon tu takkan diresap masuk terus ke salur darah. Dia akan pergi ke tempat-tempat lain dahulu. Okay, cikgu tak terang banyak yang tu dekat opening. Tapi ingat hormon dirembeskan oleh kelenjar tanpa duktus. Iaitu hormon tu akan masuk, meresap masuk terus ke dalam salur darah awak. Okey, nampak tak sini ditunjuk? Sini aliran darah. Okeylah, sini saluran darah. Salur darah. Okay. Lepas hormon tu masuk, salur darah awak, masuk, dia keluar balik. Apabila disampai dekat sel organ sasaran dia. Sini adalah sel organ sasaran. Bila dah sampai tempat mana yang nak tuju, dia akan terus keluar daripada salur darah awak dan akan meresap masuk ke dalam sel sasaran dia. Faham? Okay. Faham? Tanya cikgu balik. Okay, next. Okay. Hormon. Apa tu hormon? Okay. Poin pertama. Hormon ialah sejenis protein. Dirembes dalam kuantiti yang sedikit. Organ sasaran mempunyai reseptor yang sesuai dan boleh bergerak balas terhadap hormon tertentu. Kita cakap tadi, contoh hormon tu, setelah hormon tu bergerak ke satu tempat dan sampai ke tempat yang dia nak ubah fungsinya. Okay. Organ sasaran tu, dia ada reseptor dia yang akan bergerak balas dengan hormon. Contoh, organ sasaran ada reseptor dan sini hormon dia. Sini ada reseptor, maknanya dia akan menerima ataupun dia akan kenal hormon tu yang datang dekat dia. Bila dia kenal, dia bercantum ataupun dia bertindak balas, gerak balas awak akan terhasil lah. Contohnya macam, daripada duduk diam, awak lari ke? Daripada duduk diam, awak berdiri ke? Macam tu. Faham tak? Okay. Nombor 4, merangsang fungsi tisu atau organ khusus. 5, gerak balas adalah perlahan dan kesan hormon daripada kelenjar tanpa duktus ni, kesan dia adalah lama. Ingat ciri-ciri ni senang je ingat. Protein, dirembes dalam kuantiti yang sedikit. Lepas tu kalau poin-poin pendek-pendek awak nak hafal tu, gerak balas dia perlahan ataupun kesan dia adalah lama. Boleh Next. Sekarang kita tengok sistem endokrin ataupun kelenjar endokrin yang ada pada perempuan. Pertama, tengok sini. Kita ada kelenjar thyroid, ada pituitary. Okay. Thyroid, nampak tak anak panah dekat mana? Dekat sini. Kelenjar yang menghasilkan hormon ada di sini, thyroid. Okay, hormon apa dihasilkan nanti kita tengok. Okay. Hormon juga dihasilkan dekat thyroid. Selain daripada tu, dekat pituitary. Pituitary ni dia sebenarnya dia dekat bahagian otak awak di bawah apa kita baca balik. Okay, di bawah cerebrum. Dalam buku teks ada, tengok sini. Sini gambar lawa sikit. Okay. Pituitary, kelenjar pituitary bahagian otak, dia di bawah cerebrum. Okay. Selain daripada tu, kita ada juga organ yang menghasilkan hormon. Contoh dia adalah pankreas. Pankreas juga adalah salah satu organ yang menghasilkan hormon. Okay. Selain daripada tu, kita ada adrenal. Adrenal ni kat mana? Tengok. Ni, kat bawah pinggang. Nampak tak? Situ. Kat bawah pinggang. Okay. Selain daripada tu, hormon yang dihasilkan di badan perempuan juga dihasilkan oleh ovari. Laki ada ovari tak? Tak ada kan? Okey. Faham? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelenjar yang menghasilkan hormon. Ni perempuan. Sekarang kita tengok lelaki pula. Okey, lelaki. Lelaki ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Ada 5 juga organ yang menghasilkan hormon. Sama juga macam perempuan. Lelaki dia menghasilkan hormon dekat pituitary juga. Thyroid, adrenal, ingat kat bawah pinggang tu. Sebenarnya adrenal dia atas pada pinggang. Nampak tak? Yang warna putih ni. Itulah kelenjar adrenal awak. So, dia ada pankreas. Sini. Dan kalau perempuan ada ovari, lelaki ada testis. Okay.
Laki pun ada sama, ada 5 juga tempat yang dia menghasilkan hormon. Okey, dah baca tu. Next. Okey, ni mau gambar jelas sikit. Nampak tak? Pituitary terletak di bawah cerebrum, dekat bahagian otak. Thyroid terletak di hadapan trakea kat sini. Ada trakea kat sini. Mana? Trakea dan kelenjar thyroid awak depan ni. Yang ni menghasilkan hormon tau. Semua ni adalah organ yang menghasilkan hormon. Okay. Adrenal terletak di atas ginjal. Nampak tak ni? Sini. Adrenal dan sini ginjal. Okay. Lepas tu pankreas terletak di belakang perut. Okay, ni perut awak. Pankreas kat ni. Kat belakang sikit. Lepas tu bagi perempuan, ovari terletak di ruang pelvis. Ini macam biasa. Laki, testis terletak di dalam skrotum. Ni, skrotum yang ni. Okay, testis dalam dia. Okay, nampak Kalau nak lagi jelas, tengok dalam buku teks. Okay. Kita tahu dah. Tadi ada 5. Untuk perempuan 5, untuk lelaki pun ada 5. Betul tak? Organ yang menghasilkan. Atau kelenjar yang menghasilkan hormon. Saya tengok. Kelenjar pituitary. Nombor 1. Okay. Ni. Kelenjar pituitary. Kat mana? Kat bawah cerebrum. Dekat bahagian otak. Betul? Okay. Hormon apa yang dihasilkan? Ada 2 sini. Hormon antidiuresis dan juga hormon pertumbuhan. Ingat ADH, GH. ADH, GH. Macam tu. Okay, ADH. Mula-mula hormon antidiuresis. Fungsi dia mengawal kuantiti air yang diresap semula oleh ginjal. Itu fungsi dia. Ni susah sikit nak faham. Tapi kenapa juga macam mana pun. Cuba fahamkan melalui gambar. Saya rasa mungkin senang sikit awak ingat. Untuk hormon pertumbuhan. Ingat. Pertumbuhan. Dah tahu dah apa dia buat. Tengok merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa. Dan juga mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Okey Hormon pertumbuhan bukan ada dekat budak-budak aje. Orang dewasa pun ada. Contoh macam poin nombor 3 ni, mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Cikgu pun ada hormon pertumbuhan ni. Bukan maksud cikgu makin membesar ke apa, tapi untuk mengekalkan jisim otot. Masa-masa cikgu ni, tulang-tulang cikgu ni, hormon pertumbuhan pun dia masih lagi memberi apa yang cakap, memberi fungsi lah. Okey, nombor 2, kelenjar thyroid. Kat mana? Sini kan? Okey, hormon apa dihasilkan? Thyroxina. Pelik nama kan? Ingat je, thyroid dihasilkan thyroxina. Apa dia buat? Mengawal kadar metabolisme badan, mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Boleh tak? Laju tak cikgu mengajar? Tak kan? Apa? Cikgu cakap, cikgu jawab. Tak apalah. Nak tengok Next. Hormon mana lagi? Okey, kelenjar mana lagi? Kita ada kelenjar adrenal. Kat mana? Dekat atas pada ginjal. Atas bawah pinggang kita. Dia menghasilkan hormon adrenalina. Okey. Apa fungsi hormon adrenalina? Menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Iaitu dengan meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung, paras glukosa dalam darah dan membesarkan sel anak mata. Contoh yang cikgu cakap tadi. Awak nampak ular, awak lari kan? Sebenarnya hormon adrenalina ni lah yang berfungsi dalam badan awak. Tengok cakap apa? Menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Contohnya awak tengok ular tu. Macam cikgu cakap lah, awak tak duduk diam kan? Nampak ular terus lari kan? Yang itulah, hormon ni lah, adrenalina ni lah menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan dengan meningkatkan kadar metabolisme. Meningkat kadar metabolisme maknanya jantung awak, pam darah awak lagi kuat. Meningkatlah denyutan jantung awak, betul? Pasal awak lari. Itulah. Berterima kasihlah kepada hormon adrenalina. Okay, next kita ada kelenjar apa? Pankreas. Pankreas ni di bahagian belakang perut. Hormon apa dihasilkan? Insulin. Insulin cikgu banyak kali dah cakap dalam kelas. Betul tak? Insulin ni biasanya sinonim dengan apa? Orang kecil manis kan? Okay, ingat lagi tak insulin ni apa? Dia selalu dengan orang kecil manis, betul? Okay. Insulin. Fungsi dia apa? Mengawal aras glukosa di dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan. Glukosa yang berlebihan dalam badan awak tu ditukar kepada glycogen untuk disimpan dalam hati. Contohlah, glukosa apa? Daripada karbohidrat, betul? Awak makan nasi banyak. Makan nasi banyak. Maknanya badan awak terlebih glukosa. Terlebih glukosa. Apa yang dibuat dengan glukosa tu?
Hormon insulin ni lah yang akan tukar glukosa yang lebih tu, nasi-nasi yang lebih awak makan tu, kepada glikogen. Glukosa kepada glikogen, dan glikogen ni akan disimpan di dalam hati. Okey, next. Lagi 2. Okey. Okey, sekarang kita sambung kelenjar endokrin yang lain, iaitu ovari. Okey, apa yang ovari ni buat? Okey, dia menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Okey, fungsi estrogen mula-mula apa? Mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul, merangsang penghasilan ovum dan menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Yang ni lah cikgu cakap tadi, merangsang penghasilan ovum. Maksudnya bagi perempuan, wanita yang dah mencapai menopause, dia tiada penghasilan ovum. Jadi estrogen ni berkurang dalam badan dia. Sebab tu kadang-kadang wanita yang dah mencapai menopause, dia akan menjalani rawatan ataupun terapi hormon. Maknanya dia mungkin menambah hormon estrogen dalam badan ni. Sebab badan dia dah tak boleh buat hormon estrogen dah. Jadi dia kena ambil hormon tu daripada luar. Okey, nombor 2, progesteron. Mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Okey. Kelenjar yang last sekali, testis. Testis menghasilkan apa? Testosteron. Okey, fungsi apa testosteron ni? Mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai, dan juga merangsang penghasilan sperma. Dah. Okey. Cikgu dah tahu kot yang macam ni. Jadi, perempuan dia ada hormon estrogen dan progesteron, lelaki ada hormon testosteron. Okay. Boleh? Tak faham? Cikgu bagi latihan sikit. Buat. Kalau tak tahu juga, tanya cikgu. Okay, sekarang ni kita nak masuk apa tu? 7.1.2. Mana? Ni. 7.1.2 muka surat 149. Tak? Okay. Tajuk dia apa? Kesan ketidakseimbangan hormon. Okey. Kesan ketidakseimbangan hormon. Contoh dia adalah kekurangan hormon antidiuresis ADH. Iaitu yang diriliskan daripada apa, ingat tadi? ADH dengan GH. Dia dirembeskan oleh kelenjar pituitary. Okey. Contoh kesan apabila kurangnya hormon ADH. Kita tengok Okey. Hormon ADH. Kesan apabila kita kekurangan hormon ADH ialah air tidak dapat diserap semula di ductus pengumpul di ginjal. Penghasilan urin yang berlebihan. Okey, urin ni apa? Air kencing Sentiasa dahaga. Dan last sekali, diabetes insipidus. Itu penyakit kencing manis. Okey, bila kurangnya hormon ADH, hormon antidiuresis, inilah ciri-ciri dia. Air tidak dapat diserap semua di ginjal, urin yang sedikit, urin yang berlebihan, sentiasa dahaga, dan diabetes insipidus. Okey. Okey, tu kekurangan bila hormon ADH ni berlebihan. Okey, apa akan jadi? Sakit kepala dan pening. Okey. Ni adalah kesan-kesan apabila hormon yang dihasilkan oleh badan kita tidak seimbang. Contohlah macam tadi kita cakap, menopause. Kurangnya penghasilan hormon estrogen. Contoh. Okay. Kekurangan hormon estrogen menyebabkan sakit kepala, rasa resah dan sukar untuk tidur. Contohlah bagi yang perempuan yang menghidapi menopause tadi. Itu satu. Next, kita pergi. Kekurangan hormon pertumbuhan. Kita ingat tak tadi hormon pertumbuhan yang membantu pertumbuhan kanak-kanak dan juga mengawal jisim otot dan juga jisim tulang orang dewasa. Contoh kita tengok, kalau kekurangan hormon pertumbuhan atau hormon GH ialah kekerdilan. Masuk akal lah kan? Bila dia kurang hormon pertumbuhan dia akan terencat. Maksudnya dia akan jadi kekerdilan. Nampak tak pakcik kat sini? Ni. Akan mengalami kekerdilan ataupun dwarfism dalam bahasa Inggeris.
Okey. Tapi bila kita lebih pula hormon pertumbuhan akan jadi tidak terkawal. Dan dia akan jadi acromegaly, kegergasian. Nampak tak sebelah dia ni? Ni kegergasian. Maksud dia. Maknanya pertumbuhan dia tidak terkawal. Makin tinggi sampailah dia mencecah pertumbuhan yang tidak normal. Maknanya pertumbuhan dia tidak terkawal dah waktu tu. Sebabkan terlebihnya hormon pertumbuhan GH. Boleh? Okey. Selain daripada tu, seperti hormon ADH, GH, kita tengok pula contoh kekurangan hormon thyroxina. Ingat tak thyroxina ni buat kat mana? Kat mana terhasilnya hormon thyroxina? Ya, dekat kelenjar thyroid. Kat sini tadi. Tak tahu, balik buku tak? Kat sini Okey. Apa sebabnya ataupun apa kesannya bila kekurangan hormon thyroxina? Contoh pertama, goiter. Tahu tak goiter tu apa? Okey, macam kita terangkan. Goiter ni bila kelenjar thyroid awak yang kat sini dia mula membengkak. Cara gambar ni contoh dia. Thyroid awak membengkak. Dia tak sakit tau sebenarnya. Tapi lama-lama dia akan makin besar, dia akan bawa kesan sampingan lain terhadap badan awak. Itu goiter. Kelenjar thyroid awak membengkak. Okey, itu maksud goiter. Nombor dua, bila kurangnya hormon thyroxina, seseorang itu akan tidak tahan sejuk. Perkembangan fizikal terbantul, cenderung menjadi gemuk, kurang tenaga pada orang dewasa dan kadar metabolisme rendah. Okey, masuk akal tak? Maksudkan bila kadar metabolisme rendah, cenderung untuk menjadi gemuk. Faham Next. Okey, bila tu kekurangan, bila berlebihan pula hormon thyroxina ni, kita akan jadi berpeluh, sentiasa panas. Kalau kurang thyroxina dia akan sejuk, lebih thyroxina dia akan jadi panas. Pembesaran kelenjar thyroid, bola mata menonjol dan leher bengkak. Sukar tidur dan kurus walaupun kuat selera makan. Ada ke siapa-siapa macam ni? Kurus walaupun kuat selera makan. Cek takut terlebih hormon thyroxina. Tapi jarang kot. Okey. Nombor 4, kadar metabolisme tinggi. Okay. Kalau perasan, dia vice versa, dia berlawanan. Kalau kurang, dia tak sejuk. Kalau lebihnya hormon thyroxina, dia akan jadi berpeluh sentiasa panas. Cikgu rasa senang kot untuk bezakan bila hormon berkurangan dan hormon berlebihan. Tapi awak kena hafal lah fungsi-fungsi dia tu apa. Boleh? Okay, next kita tengok kekurangan hormon insulin. Okay, kekurangan hormon insulin apabila hormon insulin kat mana? Terhasil kat pankreas. Tak nampak dah sini. Dia bagi jawapan percuma dah. Cikgu tanya, terus ada jawapan. Hormon pankreas. Okay, apa kesannya bila kekurangan hormon insulin? Glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan kepada glikogen. Contoh cikgu bagi tadi. Lepas tu aras glukosa meningkat dan akan menghidap diabetes mellitus. Okay. Bila berlebihan pula hormon insulin ni, aras glukosa rendah. Dia akan menjadi hypoglycemia dan dahaga berlebihan. Ingat tadi kan apa fungsi insulin? Menukarkan glukosa kepada glikogen. Okay. Glukosa apa? Glukosa berlebihan kepada glikogen. Bila tak ada hormon insulin, glukosa berlebihan dalam badan awak tu tak dapat ditukarkan kepada glikogen. Jadi, sebab dia glukosa banyak, tak boleh tukar, aras glukosa darah meningkat. Faham? Sama juga bila berlebihan. Aras glukosa rendah akan mengalami hypoglycemia. Boleh? Okay. Next. Kekurangan hormon adrenalina yang terhasil di adrenal. Okay. Kekurangan dia adalah kesan dia apabila tindak balas semasa kecemasan menjadi perlahan. Berlebihan pula hormon adrenalin ni, denyutan jantung awak akan tinggi. Ialah sebab adrenalina ni meningkatkan kadar metabolisme, betul? Poin yang dua, tekanan darah tinggi. Okay. Denyutan jantung tinggi, maknanya tekanan darah juga akan tinggi. Dan itu next akan berpeluh yang melampau. Faham tak? Okay, boleh Next. Kekurangan hormon estrogen. Okay. Kekurangan ciri seks akan terjejas, kita haid tak tetap dan kemandulan. Bila berlebihan pula hormon estrogen,
menyebabkan depresi dan sifat keperempuanan kepada lelaki. Itu bila berlebihan hormon estrogen. Okay. Bila kekurangan hormon progesteron, seorang perempuan akan mengalami masalah head, sakit kepala, sembelit dan keguguran kandungan. Okay. Bagi lelaki pula, kekurangan hormon testosteron yang dihasilkan di testis. Lebih kurangnya, kesan dia adalah perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki terjejas. Maknanya seorang lelaki tu dia nak ciri-ciri seks sebagai lelaki akan terjejas sebab dia kekurangan hormon testosteron. Mungkin badan dia lambat membesar ke, suara dia tak garau, macam tu. Sebab itu adalah perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki terjejas. Nombor 2, lambat akil balik, bilangan sperma rendah. Bila berlebihan hormon testosteron, sifat kelakian pada wanita. Okey, sekarang ni kita dah masuk bab subtopik 7.2. Okey, cikgu rasa 7.2 ni cikgu akan lanjutkan kepada cikgu cakap pembelajaran yang akan datang. Okay, untuk hari ni jadi kita dah cover 7.1 iaitu apa dia? Sistem endokrin manusia. Okay, cikgu harap awak faham. Jika ada apa-apa soalan, cikgu harap sangat awak tanya pada cikgu sebab ni lah cara cikgu mengajar masa sekarang. Kita dah jumpa dekat kelas buat sementara waktu lah. Jadi apa-apa soalan, tanya cikgu dan cikgu harap lepas menonton video ni, lepas tengok video ni, cikgu harap tahap ilmu kamu meningkat dan cikgu harap awak cikgu berterima kasih kerana sudi meluangkan masa dan lepas ni cikgu akan bagi latihan. Okey, cikgu bagi latihan. Cikgu harap awak jawab dan hantar terus kepada cikgu. Kita jumpa dulu, kita akan sambung minggu depan. Okay, ataupun next class. Okay, jadi sampai itu, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Stay safe, stay home. Bye.